Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung balik kitab kita ni, buku kita ni 99 usul dirayah hadis, usul kritikan matan isi kandungan hadis. Satu panduan mudah untuk kita mengesai, untuk kita menentukan hadis-hadis itu dhaif dan hadis itu maudhu' atau palsu dah. Jilid pertama oleh Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Jadi kita ni nak masuk usul yang ke-15. Usul ke-15 ni muka surat 371 dah. Muka surat 371. Usul ke-15. Hadis-hadis usul ke-15 ni apa dia dah? Dia disebut sini hadis-hadis atau riwayat-riwayat ia mengemukakan sesuatu peristiwa atau suatu perkara itu yang bercanggah dengan apa yang disepakati oleh ahli sejarah dan sekian ramai ulama hadis yang mu'tabar. Jadi pakar sejarah, pakar hadis yang mu'tabar bercanggah, pelik dia dah. Terutamanya apabila ada hadis sahih yang membatalkannya, ada hadis sahih lain pula bercanggah dah. Semuanya sama ada maudhu' ataupun dhaif. Maudhu', palsu ataupun dhaif lemah lah. Kesilapan yang berlaku dah. Berikut adalah contoh-contohnya. Contoh pertama. Ummu Habibah radhiyallahu anha kononnya dikahwini Rasulullah SAW atas permintaan Abu Sufyan semata-mata. Nah, seolah ni nikah ni atas permintaan Abu Sufyan. Dah. Ia bukanlah atas pilihan baginda sendiri. Seolah gitulah. Hadis di bawah ini adalah buktinya. Haddatsani Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari وأحمد بن جعفر المعكري قال حدثنا النضر وهو ابن محمد الأيمامي قال حدثنا إكرمة قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعتنيهن قال نعم قال عندي أحسن العربي وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكما قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. Bermaksud kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, pernah orang Islam tidak berpandangan baik terhadap Abu Sufyan. Dan mereka tidak mahu duduk bersamanya lah. Sebab Abu Sufyan sebelum ni kepala penglima perang hak ni lah, musuh Islam, kafir Quraisy nak lawan Islam dah. Jadi ada orang tu nanti ingat lagi lah kejahatan dia dulu dah. Tak sedap duduk ni dia. Oleh kerana itu pada satu hari Abu Sufyan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, terimalah 3 permintaan aku ini." Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Abu Sufyan terus berkata, "Pertama, saya mempunyai seorang perempuan Arab yang paling cantik dan paling jelita, iaitu Ummu Habibah." Anak dia lah, anak Abu Sufyan. "Saya ingin menikahkannya dengan engkau, dengan Nabi lah." Dia nak jadi wali dah. Ni ada perbincangan wali ni. Adakah wali ni? Betul kau hadis Nabi ada perempuan tawarkan Nabi tu tak ada wali? Kau macam mana maksud sebenarnya? Adakah bertukar pada wali hakim? Ummu Habibah ni perbincangan dia wali hakim. Kemudian lipuk dia Abu Sufyan. Dia duduk negara lain lah. Ada perbincangan tidak lah. Kita kata pakar. Bunyi mazhab Hanafi kata tak perlu wali pada hotel itu menikah ke diri sendiri. Berat lagi daripada mazhab Syiah Muta'ah kalau gitu. Dia ada syarat-syarat dia, ada kaedah-kaedah dia. Orang mazhab Hanafi pun tak kira kursi-kursi dah. Betul-betul nak batal ke pendapat mazhab jumhur ulama. Kata kahwin atau qabil tu dah. Tak sebut nikah dah. Qabil tu saya terima nikahnya. Tak sebut nikahnya, tak sebut tu. Tak sah. Mengikut qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Pergi hak tu gak suruh nikah secara mazhab Hanafi, hak berat mana? Hak berat lagi pada pendapat jumhur ulama. Dia kata sah, tak sebut nikah. Saya terima saja apa terima dah, boleh dah sah, tak payah saya terima nikahnya. Nikahnya tak sebut lelaki apa sah mengikut jumhur ulama dah.
Ada dalil yang jauh lebih kuat daripada pendapat kata mewajibkannya dah. Tak apalah. Kalau kita tapi nak ajak buinya, tiba-tiba ambil pendapat hak kata dalam mazhab Hanafi kata boleh nikah dengan reti itu sendiri tanpa wali. Sedangkan kita tak perhatikan syaratnya dan tak perhatikan dilalah dalil perbahasa dia tu. Perempuan tu perempuan mana? Sungguh kau tak ada bapak dia, anak beranak dia dah. Siapa kau dia boleh tahu gitu? Dia tahu apa? Adakah tentu dia ni tak perlu wali? Ataupun dia perempuan tu baru merdeka, dia tak ada hamba, tak ada wali ke apa dah. Jadi pemerintah sebagai wali. Jadi begitu juga Ummah Habibah ni. Pada perbincangan je. Dan jangan mudah-mudah kita ambil, kita dengar sikit. Apa kita dia kadang-kadang orang Melayu kata, mazhab Hanafi ni ketung batas tak batas maya, dia sedara batas maya. Dengan mana tu tahu? Cari dia kitab mazhab Hanafi pun tak ada. Berbunyi ya. Kita tak reti mana mazhab Hanafi, dia kecek atas mazhab orang lain. Marah ke Wahabi kononnya. Last sekali tak ada mazhab mana pun terima mazhab kita ni nak. Bercanggah terus dapat mazhab. Jadi ni berhati molek. Jangan kita dengar orang kata nikah tanpa wali ni boleh pakai boleh bodoh-bodoh gitu. Tidak, ada perbahasa dia, ada perincian dia. Kalau dia penuh janel lah pakai zina habis lah, jadi pelacur. Pakai nikah diri sendiri lah. Lebih kurang mutlak Syiah lah. Nah, bahkan berat lagi kita mazhab Hanafi daripada mazhab Syiah. Dah siapa boleh nikah sendiri tanpa syarat, tanpa ada kaedah ni. Begitu juga yang mazhab Syiah Mut'ah ni, nikah diri sendiri ada tempoh. Tak besar berat lagi daripada nikah biasa ni, ada tempoh ni. Itulah dia jelas pelacur. Tak apalah ada perbahasan yang detail, kita tak apalah kita nak sambung cerita ni. Jadi dia tahu ke Nabi lah, anak dia ni Ummah Habibah ni. Rasulullah SAW menjawab, ya terimalah soalan ni. Nabi terima nikah dengan anak Abu Sufyan, Ummah Habibah tu masa tu dah. Ataupun lepas tu. Tidaknya ni berat lagi. Ni sebab na'am ya saja, tak sebut qabil tu saya terima ke apa. Nah. Abu Sufyan meneruskan, kedua engkau menjadikan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai jurutulis yang selalu mendampingimu dah. Supaya Muawiyah bin Abu Sufyan ni jadi jurutulis Al-Quran dah, penulis wahyu. Rasulullah SAW menjawab, ya. Abu Sufyan mengakhiri permintaannya, ketiga, saya harap engkau melantik saya sebagai panglima untuk memerangi orang kafir. Nak lantik ini sebagai panglima. Sebagaimana dulu sebelum saya masuk Islam, saya memerangi kaum muslimin. Rasulullah SAW pun menjawab, ya berlaku dah. 3 permintaan. Ya, pertama, nak menikah anak dia Ummah Habibah. Yang kedua, Muawiyah bin Abu Sufyan anak dia tu jadi jurutulis wahyu Quran. Yang ketiga, dia Abu Sufyan jadi panglima perang dah. Untuk lawan orang kafir dah. Ya berlaku. Abu Zumail berkata, seandainya Abu Sufyan tidak meminta hal tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW pasti tidak akan memberikannya. Kerana pada kali itu Rasulullah SAW tidak diminta apa saja, melainkan dijawabnya ya saja dah. Kalau tak minta, maka tak boleh. Nak puji Abu Sufyan kau nak perina Abu Sufyan dia. Itu kita nak perhati molek ni ayat dia dah. Perhati dan berfikir. Hak masalah ni malah mikir masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Rujukan ni. Muslim, Sahih Muslim. Sahih Muslim mungkin hadis ni jilid 7 muka surat 171. Dapat kitab lain tak ada dah. Dapat Ibn Abi Asim Al-Ahad wal Masani jilid 1 muka surat 405. Kitab Muktabar. Kitab hadis Muktabar tak ada. Sahih Muslim sebut ada. Dah. Kitab Abu Sam Ustaz Imam Ahmad pun tak ada sebut. Kitab lain tak ada sebut dah. Sahih Bukhari tak memang tak ada dah. Tiba-tiba Sahih Muslim saja ada. Jadi kita kena berfikir, benda-benda gini kena berfikir dah. Okey, komentar dah. Komentar hadis ni. Komentar pertama terhadap hadis ni, ahli sejarah sepakat mengatakan Ummul Mukminin Ummu Habibah berkahwin dengan Rasulullah SAW ketika beliau berada di Habsyah. Perkahwinan itu berlangsung dengan perantaraan wakil di kedua belah pihak. Jadi wali raja, kata wali hakim ni, raja Habsyah. Nikah Nabi dengan Ummu Habibah, Ummu Habibah anak Abu Sufyan ni. Ada wali juga dah. Jadi dia tak ada anak beranak lah, tak ada pak dia dah, tak ada abang kau gapo pakai habis. Jadi raja lah. Hak erti nak tahu kan Nabi, mungkin Nabi tu raja dah, khalifah Nabi tu kan raja, pemerintah. Jadi Nabi dia tahu apa Nabi boleh nikah dengan ada saksi ke apa, Nabi jadi raja dah. Kan Nabi terima.
Jadi kita jangan cepat kata tanpa wali dah. Wali kena ada. Jangan tino cepat-cepat perempuan tu menikahkan diri sendiri menjadi nak serupa jadi pelacur dah. Ramai lepas ni dah. Dengan budak-budak muda tahu dia gila kejahatan mana pakai tahu saya nikah kamu dah. Hak tin hajat berjawab ya, pakai ya. Tak betul dah. Jangan mudah-mudah dah. Pasal ada hadis walaupun ada perbahasan kekuatan la nikah illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dah. Tak apalah, Rasulullah SAW diwakili Raja Najasyi sendiri. Manakala Ummu Habibah pula diwakili Khalid bin Sa'id bin Al-As. Oh, gitu dah. Nabi jadi, Raja Najasyi tu jadi wakil Nabi dah. Ummu Habibah pula Khalid bin Sa'id bin Al-As. Jadi gana tahu? Kau adik mana? Ummu Habibah tahu dah. Tidak lama selepas itu, Ummu Habibah diiringi Syurahbil bin Hasanah. Dan beberapa orang sahabat Nabi SAW lain telah berangkat ke Madinah daripada Habasyah. Inilah tempat yang panggil Ethiopia, Somalia dah perang dah. Sudan dekat tu dah. Dia perang tu rasa tu lah ni tu Raja Najasyi tu, Raja Habasyah ni. Okey, habis itu dah. Komentar yang kedua. Walaupun hadis Sahih Muslim yang dikemukakan di atas ada di hadapan tokoh-tokoh hadis seperti Ibn Hazm, Qadi Iyad, An-Nawawi, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Katsir dan lain. Dan mereka tetap memenangkan riwayat sejarah daripada riwayat Muslim itu dalam masalah ini. Hadis tersenang. Kita terkenal lah. Kalau Sahih Muslim, Sahih Bukhari ni. Tak ada kata-kata gapo dah. Pakai akad tangan dah. Saya dah dah. Tapi bila-bila gitu tokoh hebat. Ibn Hazm, Qadi Iyad, Imam Nawawi, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Katsir dan lain kata, tak betul. Semua kritik ada Sahih Muslim, silap ada berlaku silap. Ada kelemahan. Ada percanggahan hadis yang lebih kuat. Dan riwayat sejarah yang lebih kuat. Tak mungkin berlaku Ummu Habibah dikahwinkan Abu Sufyan yang lewat masuk Islam. Sedangkan nikah nama dah. Sebut tu dah. Komentar yang ketiga dah. Orang yang menerima riwayat Muslim yang dikemukakan itu menganggap perkahwinan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah telah berlangsung di Madinah selepas pembukaan Mekah. Dan ia terjadi semata-mata atas permintaan Abu Sufyan, ayah Ummu Habibah yang pada ketika itu baru sahaja memeluk Islam. Dan Abu Sufyan ni dekat lala nak Fathul Mekah, baru masuk Islam. Lewatlah ni kena Ummu Habibah ni. Kalau ikut cara riwayat ni, riwayat Muslim ni. Komentar keempat dah. Hadis Muslim itu syaz. Sanad ia sahih. Bertentangan dengan hadis sahih yang lebih kuat, dipanggil syaz, ganjil. Dhaif lemah lah. Kerana bercanggah dengan sekian banyak hadis-hadis sahih yang lain. Kalau hadis dhaif bertentangan dengan hadis sanad ya dhaif, bertentangan dengan hadis sahih, dipanggil munkar lah. Ni dak hadis tu sanadnya okey lah, boleh kata boleh terima lah hadis sahih dah. Dari segi sanadnya, tapi bertentangan dengan hadis sahih lebih kuat. Dan banyak lagi hadis lain, maka jadi syaz, jadi hadis dhaif juga dah. Abu Sufyan dikatakan telah meminta jawatan panglima kepada Rasulullah SAW untuk dirinya sendiri dan meminta jawatan penulis wahyu untuk anaknya Muawiyah. Kalau ia benar-benar telah berlaku, tentu Rasulullah SAW tidak memberi jawatan yang diminta oleh Abu Sufyan itu. Nabi ni pesi Nabi tak akan beri jawatan kepada orang minta. Ini pelik. Seolah-olah Nabi beri jawatan kepada Abu Sufyan hak minta macam-macam. Ini kerana ia bercanggah dengan sabda baginda yang lain. Antaranya ialah hadis berikut. Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amali ahadan sa'alahu wa la ahadan harasa 'alaihi. Bermaksud sungguhnya kami demi Allah tidak akan memberikan jawatan ini kepada orang yang meminta-mintanya. Minta jawatan, minta gapo, kita sebui. Tidak juga kepada orang terlalu ghairah hendak mendapatkannya. Ghairah nak dapat jawatan, Nabi tak akan beri juga. La ahadan harasa 'alaihi. Hadis Al-Bukhari, Muslim dan Ibn Hibban. Hadis yang lebih kuat, sahih. Jadi bercanggah. Ni salah satu lah bercanggah. Ada lagi hak bercanggah lain. Ni salah satu bercanggah. Minta bui dah. Hadis lain semua Nabi tak bui. Tiba-tiba, pelik Abu Sufyan bui. Dah lah ada dalam kitab Sahih Muslim seperti itu. Kitab hadis lain dah ada tak? Komentar kelima. Sejarah membuktikan Abu Sufyan pernah dilantik Rasulullah SAW sebagai gubernur di Najran. Yazid bin Abi Sufyan dilantik sebagai panglima tentera Islam. Anak kepada Abu Sufyan. Dan Muawiyah bin Abu Sufyan pula telah dilantik menjadi polis wahyu. Maka tentulah semua jawatan diberikan itu bukan atas permintaan sesiapa pun daripada mereka. Sebaliknya kerana Rasulullah SAW sendiri memang nampak mereka punya kelayakan
dan mempunyai kebolehan untuk dilantik memegang jawatan-jawatan tersebut. Jadi Nabi ni perhati, Abu Sufyan ni memang ada kepimpinan. Jadi kepala orang kafir dulu pun ada kepimpinan, ada kemahiran kepimpinan dah, ada gaya kepimpinan. Anak ni Yazid bin Abi Sufyan tak ada yang minta dalam hadis saat ni pun tak disebut Yazid bin Abi Sufyan abang kepada Muawiyah. Jadi panglima tentera Islam ni beri ke Yazid. Nabi tak bukan masalah minta, memang Nabi kerana ada kelayakan. Muawiyah pun memang pandai baca, pandai nulis awal-awal lagi. Memang ayat tulis wahyu pun dah. Okey, komentar ke-6. Pelik sungguh ibarat yang digunakan oleh Abu Sufyan untuk menggambarkan kecantikan dan kejelitaan anak perempuannya dah. Ngepi tak mudah nak. Ummu Habibah tu dah. Tak puji, comel doa. Macam malu dia kata paling cantik dah. Dia kata saya puji seorang perempuan Arab yang paling cantik dan paling jelita. Dia kata dah. Iaitu Ummu Habibah. Pelik dia bunyi dah. Soalannya Ummu Habibah itu hanya hamba sahayanya dah. Tak sebut anak dia, tak sebut punya seorang Arab perempuan. Mempunyai seorang Arab, perempuan Arab yang paling cantik, paling jelita. Soal mempunyai ini seolah memiliki ni hamba biasa guna dah. Istilah tu seolah guna untuk hamba dah. Biasanya guna untuk hamba. Bukan anak ni. Tak sebut anak dia, sebut mempunyai, pelik dah. Soalannya Ummu Habibah tu hanya hamba sahayanya, bukan anaknya. Kalau tengok ayat tu ya. Bukankah lebih sopan kalau beliau berkata saya mempunyai seorang anak perempuan yang paling cantik dan paling jelita. Lebih Ummu Habibah. Dah, bukan seorang perempuan Arab. Saya mempunyai seorang perempuan Arab. Tapi saya mempunyai anak perempuan yang paling cantik. Dan paling jelita. Itu lebih baik dah. Sebenarnya Ummu Habibah itu anak perempuannya. Kenapa pula beliau menggambarkan anak perempuannya sebagai seorang hamba sahaya ayat tu dah. Dia dikritik. Mata isi kandungan hadis tu nampak pelik. Komentar ke-7. Apakah kata-kata Abu Sufyan bahawa saya ingin menikahkannya denganmu itu sebagai seorang bapa? Kalau sebagai seorang bapa, maka ia sesuatu yang sia-sia kerana Ummu Habibah pada ketika itu merupakan janda. Beliau bukannya anak dara yang masih dikuasai soal perkahwinannya oleh walinya secara sewenang-wenang. Kalau janda, dia kena minta kebenaran. Anak perempuan tak boleh pakai nikah ikut suka dia dah. Kalau janda kena minta izin lah. Secara umumnya. Sedangkan seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya sendiri. Janda, dia boleh bukan penikah diri sendiri. Kena ada wali, cuma dia kena tanya hak kebenaran dia nak ke tak. Rasulullah SAW bersabda, Al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Bermaksud janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya. Hadis riwayat Malik, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Hibban dan lain. Jadi dia berhak nak nikah siapa dia dah. Pasal kalau hak anak dara ni tak tahu apa dah. Hak janda dia tahu dah lah. Dia pernah kahwin siapa jadi nak menikah dengan siapa kena minta izin dia lah. Bila dan di manakah Abu Sufyan meminta 3 perkara yang tersebut dalam hadis Muslim berkenaan? Bila? Adakah di Mekah atau di Madinah? Kalau di Mekah, adakah sebelum pembukaan Mekah atau selepas pembukaan Mekah, Fathu Mekah? Kalau sebelum pembukaan Mekah, maka hingga ke mana hari berlakunya pembukaan Mekah, Abu Sufyan masih lagi bukan Muslim. Ikut riwayat sejarah tu. Abu Sufyan masuk dekat lolo nak buka Mekah dah. Bukannya jadi bukan awal lah. Bagaimana dia akan menjadi wali untuk mengahwinkan anaknya dengan Rasulullah SAW sedangkan dia bukan Muslim lagi masa tu dah. Masa mana? Kalau dikatakan itulah berlaku selepas pembukaan kota Mekah atau semasa di Madinah setelah Abu Sufyan memeluk agama Islam, maka untuk apa lagi dia berkata begitu kerana anaknya Ummu Habibah telah sekian lama menjadi isteri Rasulullah SAW. Tak ada pada juga dah nikah anak dia, nikah namun Nabi dia. Komentar ke-9. Hadis Muslim dikemukakan di atas menyebutkan bahawa Ibn Abbas berkata, pernah orang Islam tidak berpandangan baik terhadap Abu Sufyan dan mereka tidak mahu duduk bersamanya. Tidak pula dinyatakan bila orang Islam bersikap begitu terhadap Abu Sufyan, dia Mekah ke Madinah. Kalau kita tengok ayat dia seolah di Madinah. Seolah dia tawar tu di Madinah. Apakah selepas beliau memulai agama Islam, tidak cukup lagi lah penghormatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap Abu Sufyan? Pada pandangan orang Islam, apabila baginda bersabda, Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Bermaksud, sesiapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat.
Satu penghormatan yang besar, menunjuk Nabi telah memuliakan Abu Sufyan. Sehingga orang Islam tahu belakang, Nabi telah angkat Abu Sufyan ni sebagai seorang tokoh yang dihormati. Sehingga masuk rumah dia selamat. Setelah adanya sabda yang memberi penghormatan sedemikian rupa kepada Abu Sufyan, agak sukar untuk terima bahawa masih ada sahabat yang berdendam kesumat dengan Abu Sufyan lagi dah. Payahlah mungkin Nabi itirah ni. Kalau dimasukkan dengan orang-orang Islam itu ialah orang kafir Mekah yang baru sahaja memeluk Islam semasa pembukaan kota Mekah, maka lebih lagi tidak masuk akal lah. Mereka hormat Abu Sufyan semasa kafir, masuk Islam pun hormat juga masa dia ni bukan dendam gapo pun orang Mekah ni. Bukankah hingga sehari sebelum pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan lah ketua mereka dan mereka hormat Abu Sufyan ni masa kafir dan masa Islam pun hormat belaka lah. Dendam pun mereka pemimpin lah, tokoh dah, ketua parti dia lah. Ketua parti dia buat gapo pun hormat belaka dah. Orang lain yang tak kena sikit tu, tak salah jadi salah dah. Komentar ke-10 riwayat di atas menggambarkan seolah-olahnya hingga selepas pembukaan kota Mekah dan selepas Abu Sufyan memeluk agama Islam, Muawiyah belum lagi berkhidmat sebagai penulis baju. Kalau kita tengok ayat tu seolahnya di Madinah ataupun lepas kota Mekah ni, Muawiyah ni tak tulis lagi sebagai pencatat wahyu. Betul ke tidak lah? Beliau dipilih menjadi penulis wahyu semata-mata atas permintaan ayahandanya Abu Sufyan semata-mata. Sebelum tu tak boleh jadi penulis wahyu. Betul ke tidak lah? Dia duduk bila? Duduk Madinah lah. Untuk menjaga hati seorang mu'allaf agaknya, Nabi SAW menerima apa sahaja permintaan Abu Sufyan. Soalah gitulah. Bukankah Muawiyah telah memeluk agama Islam selepas perjanjian damai di Hudaybiyah lagi? Peringkat awal lagi ni. Awal ni. Hijrah. Peringkat awal ni. Lepas perjanjian Hudaybiyah, haji tak boleh buat, umrah tak boleh buat tu sekat ni. Berlaku pada tahun ke-6 dah. Mereka ni ke-6. Jadi, bukankah Muawiyah telah memeluk agama Islam selepas perjanjian damai di Hudaybiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah? Semenjak itu, bukankah Muawiyah telah pun mendapat darjat sebagai seorang sahabat muhajir? Dia berhijrah ke Madinah. Lepas tu ni hijrah lah. Awal lagi sebelum pembukaan kota Mekah, lapis hijrah. Jadi dia, Abu Sufyan ni, mitok ni selepas lapis hijrah, pembukaan kota Mekah, mitok suruh Nabi akad Abu Sufyan, suruh angkat Muawiyah sebagai penulis wahyu. Pelik lah. Sedangkan Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Abu Sufyan masih ketua kafir sehinggalah pembukaan kota Mekah. Bukannya masa Muawiyah masuk Islam. Muawiyah masuk Islam dulu sebelum Abu Sufyan, ayah dia. Untuk dilantik sebagai penulis wahyu, Muawiyah tidak perlu pun kepada perakuan, sokongan dan syafaat ayahnya Abu Sufyan. Status muhajirinnya, status sebagai orang yang berhijrah sebelum pembukaan kota Mekah, awal lagi 2 tahun sebelum pembukaan kota Mekah, sudah pun cukup untuk dia dilantik ke perkhidmatan itu. Sudah cukup lah. Sahabat-sahabat mana pandai nulis, Nabi beri belaka tulis wahyu. Syaratnya pandai nulis. Muawiyah ni memang anak orang besar yang mengaji lah, kita kata, tak pandai nulis. Jadi tidak pelik lah dia pergi masuk Islam, dia boleh menulis lalu. Tak perlu kebenaran Nabi lah. Kalau ikut harga. Pasal dia pandai nulis sungguh dah. Jadi memang Nabi suruh tulis pun Al-Quran ni, hak mana sahabat-sahabat pandai nulis dah. Komentar ke-11. Ketika mengomentari hadis ini, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya menyebutkan beberapa perkara yang amat menarik. Imam Nawawi ni dia sangat respect benar lah Sahih Muslim, Sahih Bukhari, tapi bab ni tak lagi dah. Menyadar. Dia pun beri komentar yang menarik lah. Antara lainnya adalah seperti berikut. Ini kata Imam Nawawi lah. Tulis Imam Nawawi lah. Pertama, hadis ni merupakan salah satu hadis Muslim yang menimbulkan kemuskilan di kalangan sekian ramai para ulama. Bukan Imam Nawawi saja, habis ramai ulama muskil ni. Pelik ni hadis ni. Sebabnya Ilyas Abu Sufyan memeluk agama Islam pada hari pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Barulah masuk Islam Abu Sufyan. Nak buka Mekah ni. Ini adalah satu sejarah yang masyhur, tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentangnya. Sepakat. Nabi SAW pula telah mengahuni Ummu Habibah lama sebelum tu lagi. Lama dah sebelum tu lagi nikah dengan Ummu Habibah ni. Bukan tahun 8 Hijrah ni. Abu Ubadah, Khalifah bin Khayyat, Ibn al-Barqi dan jumhur ulama mengatakan Nabi SAW berkahwin dengannya pada tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 dah. Masa tu lebih kurang masa Muawiyah dah. Ada juga seorang dua ulama mengatakan pada tahun ke-7 Hijrah. Ada seorang dua tu. Majoriti ulama tu.
nak katanya nikah ni pada tahun kena hijrah lagi. Ummu Habibah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Jadi jadi Muawiyah ni abel kalau tak tahulah nah. Muawiyah ni jadi abel ipar Nabi dah. Gitu dah. Kau adik ipar Nabi gitulah dah. Jadi rapatlah hubungnya sebenarnya dah. Orang buat cerita Muawiyah jahat ke apa kena beringatlah. Nah, anak-beranak Nabi ni. Apa Muawiyah ni. Okey, poin kedua dah. Imam Nawawi kata apa? Kata Qadhi Iyad, para ulama berbeza pendapat tentang tempat perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah. Ada yang mengatakan di Madinah setelah ia pulang dari Habsyah. Tetapi jumhur ulama berpendapat di Habsyah lagi ia kahwin dengan Nabi dah. Cuma nikah Nabi wakil tu nikah di Madinah, di Habsyah baru buat kelik dah. Ke Madinah dah. Poin ketiga dah. Kata Qadhi Iyad lagi, para ulama juga berbeza pendapat tentang siapakah yang telah mengakad nikahkan untuk mengahwinkan Ummu Habibah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Habsyah itu. Siapa dia wakil Nabi ni? Wakil Nabi pun boleh. Ni tak gagal dah. Sebut khabar tu saya terima dah. Seperti yang tersebut dah. Apa tu? Nabi dia pakai wakil dah lah. Mudah menikah ni. Kita ni tak senapah pun. Tempat kita ni orang Melayu ni tak senapah pun gagal dah. Tak ada mazhab kita pada sebut senapah yang dalam mazhab mana-mana pun sebut dalam satu majlis ni. Tidak jangan lama sangat. Muat bukan satu majlis, mualak lah maksudnya bersambung. Bukan senapah bersambung masuk dalam satu majlis, tidak lagi dijambil semetar baru sambung dah. Tak sil lah gitu dah. Okey tak apalah. Ada yang berkata yang mengahwinkan Nabi berkata Uthman dah. Akad nikah ni dia akad oleh Uthman. Ada berkata Khalid bin Sa'id bin Al-As dengan izin Ummu Habibah. Tak ada. Dan ada pun dia berkata Raja Nasyi kerana baginda lah raja dan sultan bagi negara itu. Wali raja kata wali hakim ni. Dah. Macam-macam lah. Saya hidup berasa nampak kuat ni. Wali hakim raja lah. Dia tu menikah ke Nabi dah. Menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi ni pasal dia raja wali kan. Pemerintah ni kuat besar dah. Peranan dia. Kuasa dia sangat besar dah. Siapa-siapa berkata pun kuasa raja ni mengatasi kuasa mokpok dan wali biasa, wali raja kita kata dah. Komentar keempat, Qadhi Iyad berkata lagi apa yang tersebut dalam hadis Muslim ini bahawa Abu Sufyan yang mengahwinkannya sangatlah ganjil dia. Qadhi Iyad kata pelik. Kisah Ummu Habibah dengan ayahnya Abu Sufyan ketika Abu Sufyan datang ke Madinah dalam keadaan masih sebagai seorang kafir adalah masyhur. Nah, maksudnya suhulah Ummu Habibah ni. Ayah dia ni Abu Sufyan mari Madinah dia nikah dah pergi rumah Nabi tu nak bincang nak musyarak nak apa buat perjanjian lah jangan serai Mekah ni. Masa tu pun masa Ummu Habibah ni memang isteri Nabi di rumah Nabi dah rumah Abu Sufyan. Jadi dia kahwin dah. Abu Sufyan tahu dah Ummu Habibah ni bini Nabi dia isteri Nabi ni. Pelik lah tiba-tiba cerita tu suhu dia tiba-tiba masyhur tiba-tiba ada seorang Muslim ni Abu Sufyan nak menikah pula Ummu Habibah pelik lah bercanggah banyak riwayat lain bercanggah. Poin kelima dah. Ibn Hazm berpendapat hadis ini terhasil akibat waham kekeliruan salah seorang perawinya. Hadis ni kalau tak reka tipu pun dia panggil waham, keliru dah. Kadang ni dia tak sengaja, mungkin ni pun tak sengaja tersalah waham ni panggil keliru. Salah seorang perawi, orang perawi tak ada hak silap ni. Kerana tiada khilaf di antara orang ramai tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengahwini Ummu Habibah lama sebelum pembukaan kota Mekah lagi. Iaitu ketika Ummu Habibah masih berada di Habsyah lagi. Maksudnya tahun kena hijrah atau sebelum tu. Nendung lagi. Telah Nabi dikahwinkan lah. Ummu Habibah dikahwinkan kepada Nabi dah. Pada ketika itu ayahnya masih lagi kafir lagi dah. Keenam dah. Ada juga dinukilkan daripada Ibn Hazm bahawa beliau berpendapat hadis ini maudhu', palsu. Ibn Hazm ni ada tempat-tempat je kerah dia kata palsu hadis ni. Orang yang bertanggungjawab merekanya ialah Ikrimah bin Amr iaitu perawi hadis ini daripada Abu Zumair. Dia sebut nama perawi hak dikatakan sebagai perekah dia iaitu Ikrimah bin Amr. Pada salah seorang perawi hadis lah daripada Abu Zumair. Komentar ke-7. Ibn Salah tidak bersetuju dengan pendapat Ibn Hazm itulah. Ibn Salah ni memanglah kuat benar pertahan Sahih Muslim ni. Beliau malah telah mencela Ibn Hazm kerananya
Bagi beliau tidak ada seorang pun imam-imam hadis mengatakan Ikrimah sebagai perakah hadis. Oh dah, Ikrimah bin Amir ni perakah hadis tak ada seorang rabuk berkata dah. Ibn Hazm tiba kata dah. Waqi' Yahya bin Ma'in dan lain sebaliknya mengatakan Ikrimah seorang thiqah dah. Waqi' Yahya bin Ma'in ni tokoh rijal hadis kata thiqah ni Ikrimah ni. Bagi Ibn Salah ada kemungkinan Abu Sufyan hanya meminta dengan Nabi supaya diperbaharui akad nikahnya saja. Perangai Ibn Salah lah teguh pada Imam Nawawi ni. Perangai Ibn Salah ni dia nak bela jugalah. Dia pelik juga supaya pelik setara mana hadis Sahih Muslim pun nak terima juga. Semata-mata untuk menyenangkan hatinya nak perbaharui nikah dia kata nak. Boleh jadi juga Abu Sufyan berfikir tindakan anaknya yang telah berkahwin tanpa restunya itu semacam merendahkan kepimpinan dan keturunannya. Ni belik kau tu dah. Boleh jadi juga Abu Sufyan menyangka Islamnya seseorang ayah dalam keadaan sebegini menghendaki akad nikah anaknya perbaharui. Mikir ada juga mikir begitu. Ada anak apa mau masuk Islam, tiba kena baru nikah anak dia lah. Apa peliknya kalau Abu Sufyan tidak mengetahui kedudukan hukum yang sebenarnya, tak pelik kata dah. Tak, mungkin Abu Sufyan tak tahu hukum dah. Okay, sahabat-sahabat lain yang lebih tinggi kedudukannya daripada Abu Sufyan lebih lama lagi bersahabat dengan baginda. Dan lebih banyak lagi pengetahuan agamanya daripada Abu Sufyan. Mereka juga ada kalanya tidak mengetahui hukum agama tentang suatu perkara. Telajak nak bela lah. Ni Ibn Salah ni. Komentar yang ke-8. Setelah mengemukakan bantahan Ibn Salah terhadap Ibn Hazm itu, Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi kata balik. Tidak ada tersebut dalam hadis bahawa Nabi SAW telah memperbaharui akad nikahnya dengan Ummah Habibah. Tak ada. Nak terima siapa kita takwil, siapa kata Nabi memperbaharui akad nikah, tak ada. Tidak ada juga baginda berkata kepada Abu Sufyan bahawa baginda memerlukan pada pembaharuan akad nikah. Tak ada juga sebut dalam hadis tersebut. Boleh jadi maksud pengiyahan Nabi SAW tidak lebih daripada menyatakan kehendakmu itu akan berlaku walaupun tanpa akad dah. Kalau terima juga gitulah. Lihat syarah Muslim oleh Nawawi jilid 8 muka 71. Ada juga ibu pembela je lah. Ibn Salah. Tok guru juga dah. Tapi ibu juga lah banyak tokoh-tokoh lain tak boleh terima dah. Pelik benar hadis ni. Okey, komentar kedua. Macam mana kita ni? Okay, komentar kedua. Kata Ibn Qayyim. Sesetengah ulama berpendapat hadis Muslim ini terhasil daripada waham, kesilapan lah, salah seorang perawinya. Sebenarnya Abu Sufyan mahu mengahwinkan seorang lagi anak perempuannya dengan Rasulullah, bukan Ummah Habibah. Dia bernama Azzah sebenarnya. Beliau meminta Ummah Habibah supaya mencadang kepada Nabi SAW agar mengahwini Azzah. Perawi terkeliru sehingga mengatakan Abu Sufyan hendak mengahwinkan Ummah Habibah sendiri dengan Rasulullah SAW. Tetapi kata Ibn Qayyim, ia tidak sesuai langsung dengan hadis Muslim itulah. Tak sesuai apa dah. Kalau benar begitu, kenapa Rasulullah tidak menjelaskan saja hukum haramnya? Sebagian baginda telah menjelaskannya kepada Ummah Habibah. Bahawa baginda tidak boleh berkahwin dengannya dalam keadaan Ummah Habibah sendiri sudah menjadi isterinya. Jadi ada hadis lain memang betul Azzah. Nak nikah Nabi tapi adik-beradik Ummah Habibah mana boleh. Mana boleh bermadu adik-beradik dengan Nabi dah. Untuk lelaki seorang tak boleh. Seseorang haram berkahwin dengan dua orang perempuan yang merupakan adik-beradik dalam masa yang sama. Kenapa Nabi SAW mengiyakan sahaja permintaan Abu Sufyan tidak mungkin disempurnakan itu dah? Tak logik pula dah. Ibn Qayyim kata gitu, setengah ulama kata, tepatnya dia sendiri jawab dah. Ada kata silap Azzah. Tapi Nabi kata, ya ni pelik lah na'am dia. Sepatutnya Nabi kata tak boleh haram menikah dua adik-beradik dah. Okey, komentar ke-13. Menurut Maulana Habibur Rahman, hadis ini merupakan salah satu contoh tabarruk golongan Syiah terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama India berani dah. Kritis. Jadi Maulana Habibur Rahman ni kata, ni ada usul Syiah walaupun Sahih Muslim ni ada perawi dia Syiah ni memang ada hukum, ada unsur tabarruk. Tabarruk ni kebencian pada sahabat-sahabat Nabi ni dengan cara tertentu lah. Ada unsur nak menjatuhkan sahabat, membenci sahabat. Sahabat-sahabat yang menjadi sasaran tabarruk mereka melalui hadis ini ialah keluarga Sayyidina Muawiyah. Tujuan sebenar mereka mencipta hadis ini ialah untuk memperlekehkan dan merendah-rendahkan kedudukan Muawiyah sebenarnya. Bukan nak akad, nak jatuh Muawiyah, nak jatuh Abu Sufyan. Nak jatuh keluarga Muawiyah sebenarnya. Itu poin dia dah. Perhatian molek kita tak perasa kau benda gitu dah. Okey, komentar ke-14. Menurut Maulana Habibur Rahman lagi.
Okay, menurut Maulana Habibur Rahman lagi, hadis yang bermasalah ini boleh diibaratkan sebagai orang yang heruk hidungnya. Hadis ni heruk hidungnya. Semua orang mengakui memang hidung orang itu heruk, tetapi punca menyebabkan heruk dan bila pula ia berlaku tidak diketahui dengan jelas oleh mereka. Semua ulama pun rasa pelik. Ada yang pelik ni, tak ada orang terima bodoh gitu deh. Masalah walaupun saya Muslim, pening. Imam Nawawi pun rasa pening, pelik dia. Orang lain pun pelik. Qadi Iyad pelik. Ramai ulama kata, tak ada lah kata terima biasa dah. Nak ta'wil pun pelik-pelik penting dah. Ibn Salah ta'wil sambil-sambil kepeningan dah. Herok. Semua tak kata, herok pelik berlaku dah. Menurut beliau lagi, di antara sekian ramai murid Ibn Abbas, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis ni. Masalah Ibn Abbas ni ramai anak murid. Tapi tak ada seorang pun. Perawi-perawi anak murid Ibn Abbas ni cerita hadis seperti ni. Kalau ada pun hanya Allah seorang yang bernama Simak bin Al-Walid, ia terkenal dengan nama panggilannya Abu Zumair. Dia seorang ni anak murid, Simak bin Al-Walid. Gelaran dia, panggilannya, kunyahnya Abu Zumair. Hak ni seorang. Pelik Okay. Murid-murid Ibn Abbas yang masyhur lagi terkenal berbanding Abu Zumair ni seperti Mujahid, Atta, Quraib, Tawus, Ikrimah, hamba bebas San Ibn Abbas dan lain-lain tidak ada meriwayatkannya masalahnya. Sahabat anak murid hebat-hebat tak ada cerita. Lebih terkenal Orang yang meriwayatkan hadis ini daripada Abu Zumair hanya Ikrimah bin Ammar saja. Pelik lagi Dahlah Abu Zumair tu anak murid tak sahur. Kau anak murid tidak pun tak tahu dah. Lepas tu, satu saluran ni pun Ikrimah bin Ammar pula dah. Dan seterusnya orang yang meriwayatkan daripada Ikrimah bin Ammar pula hanyalah seorang yang bernama Nadar bin Muhammad Al-Imami saja. Satu jalur juga Nadar bin Muhammad Al-Imami. Ketiga-tiga mereka ini, Abu Zumair, Ikrimah bin Ammar dan juga Nadar bin Muhammad adalah penduduk Yamamah belaka. Penduduk Yamamah. So kapu, so negeri saja. Orang lain ni bertebar anak murid Ibn Abbas tak ada cerita. Tiba-tiba ada Abu Zumair, Ikrimah bin Nadar bin Muhammad, penduduk Yamamah. Maulana Habibur Rahman menimbulkan tanda tanya kenapakah cerita daripada perawi seorang Ibn Abbas itu hanya berkisar di kalangan segelintir penduduk Yamamah saja. Seolah-olah itu suatu rahsia yang dibisikkan ke telinga orang-orang Yamamah sahaja. Cara Maulana Habibur Rahman nak asli terpengaruh ada kritik. Dan Maulana asli ni tapi kita tengok sedap juga cara kritiknya. Penduduk-penduduk tempat lain yang pernah dikunjungi oleh Ibn Abbas atau mereka yang pernah mengunjungi Ibn Abbas semuanya tidak bernasib baik kerana tidak mengetahui rahsia itu. Pelik Orang lain tak ada. Madinah, Mekah, ada hak lain tak ada. Yamamah ada. Basrah ke gapo ke. Dia Dimas ke apa tak tahu. Tiba-tiba hanya daripada Yamamah saja. Pelik Secara kebetulan, riwayat yang belum pernah tersebar di mana-mana sebelum itu telah sampai kepada dua orang guru Imam Muslim yang berada di Iraq. Tapi sampai guru Imam Muslim bukan di Yamamah tapi di Iraq. Mereka berdua lah yang bocorkan rahsia itu kepada Imam Muslim. Orang lain tak ada dah. Yamamah pertama perawi tu Yamamah saja. Lepas tu sampai di Iraq pun tu saja, guru tu saja dah. Kalau riwayat ini ada nilainya, tentulah ia telah menjadi masyhur seperti masyhurnya kisah Ummu Habibah berkahwin dengan Rasulullah SAW ketika beliau berada di Habsyah. Kalau ada nilai kuat lah riwayat ini, mesti dah terkenal dah. Sedangkan kita hadis lain pun tak ada. Hadis Sahih Muslim je ada. Ibn Majah, Abu Daud, Nasa'i Tirmizi, Ahmad tak ada. Hadis ni pelik Tiba-tiba dalam Sahih Muslim je ada Selama kira-kira 250 tahun ia diwarisi secara rahsia oleh penduduk Yamamah sahaja Pelik Apakah pun logiknya peristiwa tersebut tersembunyi daripada pengetahuan umum selama 250 tahun rahsia Dalam masa itu ia bagaikan sesuatu yang mati tiba-tiba timbul balik Pelik tak terkenal tiba cerita. Barulah ia kelihatan hidup apabila Imam Muslim memberi ruang untuknya dalam kitab Sahih Muslimnya. Dan kerananya kitab Sahih Muslim telah menjadi sasaran kritikan. Kerana hadis ni, kitab Sahih Muslim dikritik oleh setengah-setengah ulama kerana hadis gini Ada ulama yang kritik Sahih Muslim ni, hadis gini Letih Ibn Salah nak bela pula Ibn Salah ni kuat bela Sahih Muslim Komentar ke-15. Sekarang lihatlah pula latar belakang perawinya yang dipertikaikan, iaitu Ikrimah bin Ammar. Kita nak kritik perawi dah. Ni usul riwayah ni, kaedah riwayah. Kita tengok perawinya iaitu Ikrimah bin Ammar.
Berikut dikemukakan beberapa pandangan ulama tentang Ikrimah bin Amr. Pertama, sebelum ini telah pun dikemukakan pandangan Ibn Hazm tentangnya. Ibn Hazm meletakkan punca kepalsuan hadis ini di atas pundaknya. Jadi, Ibn Hazm kata Ikrimah bin Amr ni pemasuk hadis tu lah, reka hadis tu lah. Yang kedua, Abu Hatim berpendapat walaupun Ikrimah seorang yang benar, namun dia banyak terkeliru faham. Kalau dia tak nipu pun dia mudah buat salah. Asal lagi tiba mengoyak salah, ingat terkeliru, jadi lain hadis dia. Dan banyak tersalah. Abu Hatim kata Ikrimah benar tapi banyak terkeliru dan banyak tersalah. Dalam setengah riwayat pula dia tidak menyebutkan perawi dah. Perawi pun tak sebut, tak ingat dah. Artinya dia juga suka melakukan tadlis. Dia suka juga melakukan tadlis, lopak pada perawi yang sesuai. Perawi dhaif tak cerita dah. Masalahnya. Yang ketiga, Imam Ahmad dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan semua hadis yang diriwayatkan daripada Yahya bin Abi Katsir adalah dhaif. Ini riwayat ni daripada siapa dia? Imam Ahmad kalau riwayat ke Yahya bin Abi Katsir dhaif. Yahya bin Abi Katsir. Ni masalahnya. Kita tahu sebut apa Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari, Ahmad bin Ja'far Al-Maqiri. Tahu lah hak mana Yahya bin Abi Katsir. Tapi kata kalau hadis riwayat Yahya bin Abi Katsir adalah dhaif. Keempat, Ahmad bin Hanbal turut mendhaifkan Ikrimah dalam semua riwayatnya. Masalah Ahmad ni walaupun hak lain terkata fiqh kalau boleh percaya ke tak. Tapi Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad ni dhaif. Ikrimah ni bagi dia dhaif. Bukan Ikrimah anak murid Ibn Abbas, Ikrimah bin Ammar ni. Ikrimah bin Ammar ni hak dia benar lah. Dan Imam Ahmad kata dhaif. Semua riwayat dhaif belaka Imam Ahmad. Kecuali riwayatnya pada Iyas bin Salamah sahaja yang boleh terima dah. Ada tok guru je Iyas bin Salamah tu baru betul. Hak lain tu daripada ni dak Ikrimah bin Ammar daripada tok guru juga apa ni? Dia Ikrimah bin Ammar daripada Abu Zumair dah. Daripada Nadar bin Muhammad dah. Dengan Ikrimah bin Ammar daripada Abu Zumair dah. Dia bukan daripada Iyas bin Salamah. Jadi Ahmad bin Hanbal kata Ikrimah daripada riwayat lain semua dhaif. Hak dia terima ni daripada Iyas bin Salamah saja. Kerana riwayatnya daripada Iyas adalah sahih boleh terima. Gitu pendapat Imam Ahmad ada sebab lah. Kalau nak kira rijal hadis ni, Imam Ahmad ni hebat lagi daripada orang lain lah. Yang kelima, Hakim berpendapat Imam Muslim hanya mengemukakan beberapa hadis Ikrimah sebagai syahid semata-mata. Bukan sebagai hadis terasnya. Kalau kita perhati tempat lain, kalau ada riwayat Ikrimah ni, bukanlah sebagai panggil riwayat usul dia dah. Bukan hadis usul, bukan hadis tunggak pun, hadis hak kata sahih Muslim sungguh tidak. Tapi hadis penyokong saja dah. Hadis penyokong ni ada hak perawi dhaif ada dah. Jadi biasanya Imam Muslim ni bawah-bawah tu hak dia tu hadis yang sanadnya ada yang perawi dikritik kuat juga dah. Tapi makna yang hampir sama menyokong hadis yang hak atas, hadis usul dah. Hadis hak asal, hadis hak tunggak tu. Ada yang hampir sama sokong menyokong hadis yang kuat ni akan sokong hadis lebih kuat gitulah. Jadi bukanlah sebagai tunggak kalau kira kan. Sebagai syahid semata-mata, bukan sebagai hadis terasnya, ada usulnya. Okey, poin ke-6, Imam Bukhari berkata riwayat riwayat ada pada Ikrimah tidak tercatat. Semua riwayatnya daripada Yahya bin Abi Katsir adalah muttarib. Ni ada banyak masalah. Daripada Yahya bin Abi Katsir jugalah. Imam Bukhari kata pada Ikrimah ni tak ada catat dah hadis dia. Semua riwayat ini daripada Yahya bin Abi Katsir. Masalah Yahya bin Abi Katsir ni muttarib, dhaif. Poin ke-7, Imam Zahabi dalam kitabnya Mizan al-I'tidal telah menukilkan pendapat Ibn Adi. Imam Zahabi ikut dalam kitab Mizan al-I'tidal dinukil pendapat Ibn Adi yang mengkritik tindakan Imam Muslim kerana memasukkan hadis yang jelas mungkarnya ini. Bukan hadis syah saja, mungkar terus. Berserta 3 buah hadis mungkar yang lain ke dalam sahihnya.
Jadi antara hadis yang dikritik oleh Ibn Adi ni terhadap Sahih Muslim ni 4 hadis lah. Ni salah satunya hadis ni lah. Dan 3 buah hadis lagi muka lain dalam Sahih Muslim tu ada dikritik lah oleh oleh Ibn Adi dah. Lihat Maulana Habibur Rahman Al-Kandahlawi Mazhabi Dastainain Aur Unki Hakikat. Jilid 2 muka 1 hingga 3 dah. Dah. Kritik hadis ni hebat mengaji daripada itulah jalur ngaji ni lah India Pakistan dah. Dia boleh dia detail perbahasa dia dah. Ada orang yang mengaji adalah pernah baca dah mengaji dengan ulama kita. Allah mana dah nama dah. Peringkat awal lah sebelum Tok Guru nak aziz ke apa dulu lah lagi dah. Tok Guru dia tu pergi ngaji dengan ulama Arab ke apa lah. Siapa peringkat dia jumpa dengan Sindi lah. Ulama India dah. Lepas tu dengar hak ulama India tu bahas detail tahun ni ya. Beralih lah mengaji dengan ulama India. Lepas tu habis adik-beradik dia habis ngaji ke India dah. Sebab gini pasal dia detail dah. Dia banyak nak sesama masalah kecelaruan dah. Ulama lain, ulama Arab kadang dia tak detail mana benda-benda ni gini lah. Jadi kita pening gitulah pakai senyap Tok Guru. Ada Sahih Muslim pakai senyap habis dah. Tapi bicara dalam kitab-kitab ulama India lah. Dan mengaji dia pun bicara. Komentar habis dah situ lah. Komentar ke-16. Tidak ada seorang pun daripada pengarang kitab-kitab utama hadis, khususnya pengarang 6 kitab utama hadis, memasukkan hadis ini ke dalam kitab-kitab mereka selain Muslim saja. Apa saya sebut sana lah. Kitab Sahih Muslim saja ada. Banyak kitab hadis ni. Besar, Tabrani besar. Kitab Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad dah. Berapa puluh jilid dah. Tiba-tiba punya banyak hadis tu. Tak ada sebut. Satu pun tak ada. Kecuali Sahih Muslim ada riwayat ni dah. Kerana memasukkan hadis ini ke dalam Sahih Muslim, Imam Muslim telah dikritik oleh ulama-ulama hadis. Ulama hadis lain kritik. Pelik ke? Tak ada kitab-kitab hadis lain cerita, tiba-tiba ada dalam Sahih Muslim. Komentar ke-17. Imam Ibn Taymiyah pernah berkata. Ibn Taymiyah kata apa? Qad nazara a'immatu hadzal fanni fi kitabaihima wa waqafuhuma ala tashih ma sahahahu illa mawadi'i yasirah nahwu 20 hadithan ghalibuha fi Muslim intaqadaha alaihima ta'ifatu min al-huffaz wa hadhihi al-mawad al-muntaqidah ghalibuha fi Muslim wa qad intasara ta'ifatun lahuma fiha wa ta'ifatun qarartu qawlul muntaqidatu was-sahih at-tafsil fa inna fiha mawadi'u muntaqidah bila raiba مثل حديث حبيبة وحديث خلق الله البارية يوم السبت وحديث الصلاة القصور بثلاث ركوعات وأكثر. Bermasuk imam-imam hadis telah memerhatikan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ulama-ulama hadis ni perhatian lah. Mereka bersetuju mentasihkan apa-apa yang tasihkan oleh mereka berdua lah. Secara umumnya setuju berlaku lah. Kuat ni Sahih Muslim Sahih. Kecuali kira-kira 20 hadis. Yang kebanyakannya adalah terdapat dalam Sahih Muslim. 20 hadis ni dari Bukhari pada, dalam Sahih Muslim pada, tapi banyaknya hadis Sahih Muslim dah. Dan yang dikritik oleh ulama-ulama hadis lah. Bukan ulama biasa, ulama hadis dah. Bukan tegur pondok biasa, ulama hadis dah. Hadis-hadis itu telah dikritik oleh sekumpulan hufaz hadis. Hadis-hadis dari kritik itu kebanyakannya dalam Sahih Muslim. Sesetengah ulama mempertahankan apa yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim tersebutlah. Ada juga orang pertahan dah. Contoh tadi kita sebutlah Ibn Salih dia. Begitu juga Ibn Hajar Asqalani pun banyak pertahan dah. Sementara yang lain pula membenarkan pihak pengkritik. Ada setengah terima dah. Kuat kritik juga Ibn Tabrani dah. Yang betulnya ialah dalam masalah ini ada perincian lah. Kita tak boleh sokong 100% ulama hak kritik, tak boleh sokong 100% hak lima hak benda tu. Tidak dapat diragui lagi bahawa memang ada beberapa hadis layak dikritik seperti hadis Ummu Habibah yang sedang kita bicarakan sekarang lah. Tawar ke Nabi nak menikah anak dia, anak Abu Sufyan. Sedangkan lama dah menikah dah. Dan hadis Allah menjadikan makhluk pada hari Sabtu. Itu pun hadis yang dikritik oleh ulama. Memang kuat kritikan dah. Hadis Allah menjadikan makhluk pada hari Sabtu dah. Dan hadis sembahyang gerhana matahari dengan 3 rakaat ke atas dan lain-lain.
Hadis hak semaya 3 rokok ni. Biasa kita dengar 2 rokok ni. Dia 3 rokok dan ada hak tambah lagi dah. Jadi dikritik oleh ulama hadis. Lihat Minhajus Sunnah An-Nabawiyah jilid 7 muka surat 104 hingga 155. Hadis ni kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah ni. Kritik terhadap Syiah lah, nak bela sunnah Nabi dah. Kitab nak bela sunnah Nabi menentang Syiah. Okey, komentar ke-18. Terdapat beberapa hadis yang menyatakan bahawa hubungan persemedaan yang terjalin di antara Rasulullah dan seseorang, baik sebagai menantu, sebagai mertua atau sebagai isteri dan lain-lain, itu berlaku bukan semata-mata dengan pilihan baginda. Malah ia juga berlaku dengan izin Allah dan pilihan Allah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada sebab berlaku Allah capi-capi nikah dengan Ummah Habibah. Ada sebab berlaku dah. Ada hikmah berlaku. Mereka juga adalah orang yang bertuah dan bernasib baik kerana terjamin akan bersama Rasulullah SAW dalam syurga nanti dah. Termasuk Abu Sufyan pun. Jadi tua Nabi. Hakikat ini dapat dilihat sebagai contohnya dalam 3 hadis berikut. Ada 3 hadis berikut, kita perhatikan. Pertama, Uwais bin Sa'idah Al-Ansari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah ikhtarani wa ikhtarali ashabi faja'ala li minhum wuzara'a wa asharan wa ansaran faman sabbahum fa'alihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Bermaksud sungguhnya Allah memilihku sebagai Nabi dan memilih untukku sahabat-sahabat aku dah. Sahabat Nabi pun Allah pilih untuk jadi sahabat Nabi dah. Di antara mereka ada yang telah dijadikannya sebagai pembantu-pembantu, menantu-menantu dan sebagai mertua-mertuaku dah. Jadi anak beranak Nabi ni. Jadi pembantu dah, jadi natu-natu Nabi dah. Jadi tua Nabi dah. Sesiapa yang memburuk-burukkan mereka akan dilaknat oleh Allah. Para malaikat dan manusia semuanya tidak akan terima daripadanya pada hari kiamat nanti ibadat sunatnya dan ibadat fardunya. Nah. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak Hakim jilid 3 muka surat 132. At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir jilid 17 muka surat 140 dan Ibn Abi Asim dalam Al-Ahad wal Al-Masani jilid 3 muka surat 370. Al-Hakim dan Az-Zahabi mengatakan hadis ini sahih. Nah. Jadi jadi anak beranak Nabi ni dah, sahabat Nabi, anak beranak Nabi ni, natu Nabi dah. Bini Nabi, tua Nabi ni termasuk Abu Sufyan lah. Termasuklah Muawiyah dah. Ada ipar Nabi kau tak tahulah, Nabi ipar ke Abi ipar dah. Jadi semua tu akan jadi benda tu akan bersama Nabi lah dalam syurga nanti dah. Siapa laknat, siapa kata huduh Abu Sufyan kepada Muawiyah ke apa tu, boleh menyakit dah esok dah. Allah tak terima ibadah sunat dan ibadah fardunya ikut hadis ni. Hadis ni kuat dah. Ikut Al-Hakim dan Az-Zahabi, hadis ni sahih. Okey. Yang kedua dah. Ibnu Abi Aufa meriwayatkan kata beliau, Rasulullah SAW telah bersabda, Sa'altu Rabbi Azza wa Jalla alla uzawwija ahadan min ummati wa la atazawwaja illa kana ma'i fil jannati fa'atani. Bermaksud aku telah memohon kepada Tuhanku agar tidak mengahwinkan sesiapa pun dari kalangan umatku dengan anak-anak perempuanku dan tidak aku sendiri berkahwin dengan sesiapa pun melainkan ia akan bersamaku dalam syurga nanti. Maka Allah mengurniakan kepadaku permohonanku itu. Dah. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya jilid 3 muka 37. Al-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsatnya dan Al-Hasami dalam Majma' Az-Zawainya jilid 9 muka surat 544. Al-Hakim mengatakan hadis itu sahih isnadnya. Az-Zahabi juga dalam At-Talkhisnya turut mensahihkannya. Jadi Nabi minta doa supaya natu dia lah. Nikah dengan anak dia dah. Dan Nabi nikah dengan bini dia tu dah. Semua tu dah syurga dah. Natu dia pun dah syurga dah. Bini dia pun dah syurga dah. Jadi semua-semua ada kait berakik dengan keluarga Nabi ni. Termasuklah Usman ke gapo ke semua tak ada syurga dah. Jadi kita jangan main-main terima riwayat hak nampak nak menjatuhkan tabarruk. Menjatuhkan maruah para sahabat ni dah. Nah. Apa tak adalah nak menjatuhkan Abu Sufyan Muawiyah seolah apa ni kalau Abu Sufyan tak minta kan Nabi tak bui dah. Debek benar lah Abu Sufyan ni dah. Jadi kita berasa kita tahu ini ada unsur-unsur tabarruk, unsur-unsur nak menjatuhkan secara tersirat dah, terselindung dah. Ia riwayat untuk menjatuhkan sahabat-sahabat besar Abu Sufyan, Muawiyah dan sebagainya.
Dengan riwayat-riwayat yang sebenarnya seolah nampak sekali macam nak puji, sebenarnya nak jatuh. Ada ayat belakang nampak nak jatuh. Kalau Abu Sufyan tak minta, maka tak boleh. Nampak itu dah. Nampak hadis tu ada unsur nak menjatuhkan Abu Sufyan. Yang seterusnya, yang ketiga dah, Hindun bin Abi Halah, anak tiri Nabi SAW, iaitu anak Sayyidatina Khadijah. Dengan suaminya sebelum Rasulullah SAW meriwayatkan. Anak tiri Nabi ni Hindun bin Abi Halah. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha abali an atazawwaja aw uzawwija illa ahlal jannah. Bermaksud sungguhnya Allah tidak suka aku sendiri berkahwin atau mengahwinkan anak-anakku melainkan dengan ahli syurga. Ya, Nabi kata begitu dah. Jadi kalau Nabi nak pernikah anak dia dengan ahli syurga. Nak Nabi nikah pula dengan ahli syurga, bukan dengan orang ikut dia pekan nikah lah, tidak Nabi dah. Dan Nabi tidak berlaku lah seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut dah. Bini mereka ni bukan ahli syurga dah. Masuk neraka, tidaklah. Nabi Muhammad SAW tidak sebegitu. Nabi doa supaya tidak menjadi macam tu dah. Hadir riwayat Ibn Sakan dan Ibn Qani ini dikemukakan oleh Hafiz Ibn Hajar dalam Al-Isabah jilid 6 muka surat 527. Ini Hazam dalam Jamharatul Ansab Al-Arab jilid 1 muka surat 210. Dan Az-Zurqani dalam Syarah Mawahibnya jilid 3 muka surat 25. Hadis ini jelas menunjukkan kelebihan isteri-isteri Rasulullah SAW, menantu-menantu Nabi dan mertua-mertua baginda semua tu ada kelebihan dan rapat dan akan masuk syurga belaka lah. Termasuk dalam salah seorang isteri Rasulullah SAW ialah Ummu Habibah. Antaranya bin Nabi Ummu Habibah. Ia tidak akan dapat terima oleh musuh-musuh Bani Umayyah. Ini masalah politik juga. Jangan main-main. Orang politik ni jadi dia terreka hadis lah nah. Dia akan tunggang agama, tunggang Nabi, tunggang hadis ni. Mereka hadis mata-mata nak bela kumpulan politiknya. Dia tidak akan terima oleh musuh-musuh Bani Umayyah. Umayyah ni nak beranak ni lah, Muawiyah ni. Dan musuh-musuh keluarga Muawiyah khususnya. Maka mereka bertindak mengada-ngadakan hadis yang dapat mengurangkan kelebihan keluarga itu setidak-tidaknya. Sebab tak nampak berat mana lah. Biar jatuh sikit lah. Atau kalau boleh dihapuskan terus kelebihan mereka. Hadis-hadis seperti itu seolah-olahnya mengecualikan Ummu Habibah daripada kelebihan dan keistimewaan yang diperolehi isteri-isteri baginda yang lain. Seolah-olah Ummu Habibah ni kerana permintaan Abu Sufyan nak menikah. Bukannya kerana ada kelebihan Ummu Habibah ni sebagai isteri Nabi di dunia dan di akhirat di syurga tak? Tidak. Seolah-olah seolah kena paksa Nabi menikah dengan Ummu Habibah. Ikut riwayat ni lah. Ummu Habibah dikahwini Rasulullah SAW semata-mata atas permintaan ayahnya Abu Sufyan. Seolah gitu dah. Perawi ini Abu Zumail berkata, seandainya Abu Sufyan tidak mengukakan permintaan tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah pasti tidak akan memberikannya. Kerana pada kali itu, Rasulullah SAW tidak diminta apa sahaja, melainkan dijawabnya ya. Abu Zumail ni bukan sahabat dah. Bukan tabi'in bawah lagi dah. Tiba-tiba dia bercakap begitu, nampak macam, ada nak marah ni nampak dah. Gaya kecek dah. Kalau tak minta, maka tak boleh. Kita kata dah. Kalau Abu Sufyan tak minta Nabi, maka tak boleh dah. Soalah gitu dah. Nampak ada masalah hati ni dah. Walaupun Tok Guru ulama dah. Jika dia ada masalah hati, tak kira lah Tok Guru ulama apa dah. Dia akan merosakkan agama, merosakkan hadis habis rosaknya. Rasulullah SAW digambarkan oleh Abu Zumail kadang-kadang bersifat begitu. Nabi ni, dia boleh cerita Nabi. Perasaan dalam hati Nabi. Kau gana, dia tahu mana dah. Rasulullah SAW kadang-kadang mengiyakan apa sahaja permintaan orang walaupun ia bertentangan dengan kehendak dan pilihan Allah. Soalah gitu dah. Dia boleh baca hati Nabi, boleh baca dah. Dia juhurah pula. Dalam hadis juhurah pula. Pelik kau dah. Komentar ke-9. Riwayat yang dikemukakan oleh Muslim dan Ibn Abi Asim itu bukan sahaja bercanggah dan bertentangan dengan fakta sejarah. Ia bahkan bercanggah dan bertentangan juga dengan hadis-hadis sahih yang lain. Antaranya ialah hadis Urwah daripada Ummu Habibah di bawah ini. Ini hadis Urwah daripada Ummu Habibah. Dia katakan, "Kana tahta Ubaidillah bin Jahsy wa kana atan Najashi wa qala Ali bin Ishaq wa kana rahala ila Najashi famata wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Ummu Habibah wa innaha bi ardil Habasyah wa zawwajaha iyyahu Najashi wa maharaha 4,000 ثم جهزها من عنده وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشره بلال بن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي
Falam yursil ilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in. Fa kana muhuru azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam 400 dirhamin. Bermaksud beliau dahulunya adalah isteri Ubaidullah bin Jahshin. Ni bin Habibah lah. Tok lelaki dia dulu, Ubaidullah bin Jahshin. Ubaidullah berhijrah ke negeri Raja Najasyi dan meninggal dunia di sana, matilah. Kemudian sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengahwini Ummu Habibah ketika beliau Ummu Habibah berada di bumi Habsyah lagi dah. Tadi Nabi menikah dengan Ummu Habibah bukan di Madinah, tapi di Habsyah lagi dah. Ada wakil Nabi, dia terima akad. Boleh wakil-wakil dah. Dan tidak payah mana menikah ni dah. Najasyi mengawinkannya dengan Rasulullah SAW. Diberinya mas kahwin bagi pihak Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah sebanyak 4,000 dirham. Tu jadi masalah dia kahwin ke Nabi ke. Tapi yang pastinya dia Najasyi juga bagi mas kahwin kepada Ummu Habibah. Kemudian dipersiapkannya Ummu Habibah dan dihantarkannya kepada Rasulullah SAW bersama Syurahbil Hasanah sebagai pengiring lah. Dia bawa ketua lah. Jadi Syurahbil bin Hasanah ni sebagai ketua pengiring bawa Ummu Habibah ke Madinah. Segala persiapan dibekalkan oleh Najasyi kerana Rasulullah SAW tidak menghantar apa-apa kepadanya. Tak ada mas kahwin apa Nabi hantar dah. Mas kahwin isteri-isteri Rasulullah SAW pada ketika itu adalah sebanyak 400 dirham. Biasanya 400 dirham. Tapi Ummu Habibah ni 4,000 dirham dah. Hadis sahih riwayat Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad jilid 45 muka surat 398, Abu Daud dalam Sunan Abu Daud jilid 3 muka surat 445, Al-Hakim dalam Mustadraknya jilid 2 muka surat 198, Ibn Abi Asim dalam Al-Ahad wal Masani jilid 5 muka surat 417, Ad-Daraqutni dalam Sunan Ad-Daraqutni jilid 4 muka surat 361, Al-Bahaqi dalam Sunan Kubranya jilid 7 muka surat 139 dan lain kitab lah, banyak lagi dah. Komentar ke-20. Bukan seorang dua ulama hadis yang pertikai ke hadis sahih Muslim itu. Ada yang mengatakan ia mungkar. Bukan sahaja syaz, mungkar. Berat lagi lah. Maksudnya hadis dhaif bertentangan dengan hadis sahih dah. Ada yang mengatakan ia adalah akibat waham dan kecelaruan ingatan perawi. Dan bermacam-macam lagi kritikal lah. Pendek kata, kebanyakan mereka mengatakan ia adalah suatu hadis yang tidak mahfuz, tidak terjaga lah, tersalah dan dhaif. Tidak kurang juga ulama-ulama yang menghukumkannya sebagai hadis maudhu'. Walaupun sahih Muslim, ada ulama kata ni hadis maudhu' ni. Antara tokoh ulama yang menghukumnya sebagai hadis maudhu' ada palsu dengan terus terang ialah Ibn Hazm, Muhammad bin Al-Amin bin Abdullah Al-Ethiopi, seorang pensyarah sahih Muslim terkini. Ni kuat ni suhu ni. Muhammad Amin bin Abdullah Al-Ethiopi ni. Al-Ethiopi ni terkenal syarah sahih Muslim dan syarah Sunan Nasir ni lah, ulama moden yang mempunyai syarah kitab hadis yang besar-besar ni. 40 jilid sahih Muslim, 40 lebih 40 jilid ni. Syarah Nasa'i ni dia buat juga hebatlah. Jadi Ethiopi pun kata hadis maudhu' teguh dah. Dia pensyarah sahih Muslim ni. Maulana Habibur Rahman Al-Kandahlawi pun kata hadis maudhu' palsu juga. Dan lain lagi ada lagi tokoh-tokoh ulama besar hadis yang lain dia menilainya sebagai hadis maudhu', hadis palsu walaupun berada dalam sahih Muslim. Lihat Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Ethiopi, Al-Kawkab Al-Wahaj Syarah Muslim bin Hajjaj jilid ke-24 dah, muka surat 134. Maulana Habibur Rahman Al-Kandahlawi Mazhabi Dastanain Ar-Unki Hakikat jilid 2 muka surat 68 hingga 83. Ni kitab Urdu lah. Habis pada sekat tu dulu dah. Panjang dah. Contoh pertama tu panjang benar dah. Kita pergi lepas ni lah. Contoh kedua dan ketiga dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika subhanakallah hamdika subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.